Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم زدنا علما. اللهم زدنا علما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita dan perpisahan kita dalam rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita berada pada muka surat 90. Masih lagi membicarakan tentang perkara yang bersangkutan dengan fardu wudu. Jadi dalam membicarakan fardu wudu, pertama ialah niat. Jadi niat ini tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita membaca di dalam Al-Quran, kita tidak akan berjumpa tentang niat dalam mengambil wuduk ni. Sebab yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Jadi dia mula dengan basuh muka. Jadi niat mana? Di manakah ulama mengambil niat ini sebagai salah satu daripada fardu, perkara yang wajib dilaksanakan? Sebab dalam Quran tak jumpa kan? Jadi Al-Imam Syafi'i meletakkan bahawa dasar yang diambil untuk menentukan niat ini sebagai satu perkara wajib berpandu kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipegang oleh Al-Imam Syafi'i, iaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang, setiap amalan itu bergantung pada niat dia. Jadi setiap orang dihukum berdasarkan niatnya. Maka dalil daripada hadis dipegang oleh Al-Imam Syafi'i, dijadikan dia sebagai satu rukun ataupun fardu di dalam perkara yang mengesahkan wuduk seseorang. Jadi inilah yang dipegang oleh dalam mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam pembicaraan kita yang telah lalu kita menyebutkan ada beberapa lafaz niat. Ada niat yang disebut nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Sahaja aku mengambil wuduk fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Ada nawaitu rafa'al hadasil asghar fardan lillahi Ta'ala. Ataupun nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardan lillahi Ta'ala. Ada nawaitul wudu'a li istibahati salatil fardan lillahi ta'ala. Banyak benar dia punya niat. Nak pakai mana satu tak? Niatnya banyak. Ada rafa'al hadasil asghar, ada nawaitul wudu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lafaz-lafaz niat wuduk ni dengan tujuan dia.
Jadi dengan sebab itu disebutkan kepada kita bagi orang yang daimul hadas, iaitu selalu berhadas. Ya? Orang yang daimul hadas dengan sebab keluar angin, selalu keluar angin, dia perut tak kembung, kan? Nak kata masuk angin tak, tapi jenis dia ni kena penyakit reh, kan? Penyakit reh ni keluar angin selalu. Dia punya injap tu tak boleh tutup, kan? Asyik keluar je, masalah juga, kan? Dan ada orang yang kena, sama ada lelaki atau perempuan, salasil baul, mana kencing. Dia kalau dia bergerak sikit, dia akan tunduk, bergerak pergerakan akan keluar. Jenis orang yang tak boleh, tak ada kekuatan dia punya tu. Dia kena, dan sekarang dengan istilah sekarang yang prostat lah, orang kena penyakit ni. Dia tak kira lelaki atau perempuan boleh kena, kan? Ataupun dengan sebab datangnya istihadah. Ni orang yang kena keluar darah sepanjang masa, sehingga tak boleh nak dibezakan mana haid, mana istihadah. Dia gitu. Tapi semayang wajib semayang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab itulah di dalam mengambil wuduk ni, niatnya dia ada khusus dia. Jadi bagi orang yang mentajdid ataupun memperbaharui wuduk, dia tak batal tapi memperbaharui. Masuk zuhur kan, yang subuh punya ada lagi, wuduknya ada, kan? Lalu dia nak semayang zuhur, dia ambil wuduk yang baru. Maka niat yang dilafazkan, yang niat yang dilafazkan ialah nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a, sebab dia bukan orang yang berhadas, jadi nawaitul wudu', kan? Ada pun orang yang kalau sekiranya dia memang berhadas kecil, berhadas besar, maka dia punya niat dia sahaja aku mengangkat hadas kecil, ataupun lafaz niatnya nawaitu rafa'al hadasil asghar. Itulah niat dia. Dan bagi orang yang daimul hadas, maka dia punya niat dia nawaitu istibahati solah, ataupun nawaitu istibahati muftaqirin ilal wudu'i. Dia banyak tuan-tuan. Jadi dengan sebab itu disebutkan orang yang sentiasa berhadas, seperti orang yang kencingnya tidak lawas, atau sering terkeluar angin, atau perempuan yang keluar darah istihadah, tidak sah dengan niat mengangkat hadas. Jadi dia ada niat dia nawaitul istibahati solah, kan? Ataupun nawaitul wudu'i listibahati solah. Jadi tuan-tuan kena faham tu dalam masalah niat wuduk ni, kenapa dia ada yang berbeza-beza. Jadi kalau orang yang sakit dengan sebab daimul hadas, niat dia nawaitul istibahati as-salati, sahaja aku berwuduk untuk mengharuskan solat. Dan dia punya wuduk ni satu fardu dan beberapa sunat saja. Nanti masuk waktu lain kena perbaharu, masuk lain kena perbaharu. Dia berbeza dengan orang yang mentajdid wuduk. Kalau selagi mana wuduk tak batal, boleh digunakan, kan? Jadi ini berbeza tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Supaya kita faham dalam bab wuduk ni, jangan kita keliru, kan? Jangan kita keliru. Kenapa dalam kitab-kitab dia sebut banyak sangat dia punya niat ini? Mana satu nak pakai? Dan niat-niat ini dia ada tempat, ada tujuan dia, dan untuk orang-orang yang tertentu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tengok keterangan di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sunat melafazkan niat setiap kali hendak melakukan ibadat. Dalam mazhab Asy-Syafi'i hukumnya sunat.
Usalli, yang usalli fardhu zuhri, usalli fardhu asri, nawaitul wudu, nawaitu rafa'al hadas, itu semuanya sunat. Hukum melafazkan niat ni, talaffuz bil niyah, hukumnya sunat. Kalau tak sebut tak ada masalah. Nah, yang penting ni niat. Niat ini adalah tasdik bil qalbi, apa yang terlintas dalam hati kita. Nak ambil wuduk, nak semayang, yang tu. Dan ini kita kena betulkan. Jadi tuan-tuan, dia ada tempat dia. Jadi kalau kita semayang, mengambil wuduk, dia ada tempat mula jatuh. Mula kita nak meletakkan, nak menjatuhkan niat, ada tempat dia. Nak semayang, mula menjatuhkan niat, ada tempat dia. Jadi dengan sebab itu, dalam mazhab Syafi'i, talaffuz bin niyah ni dia sunat. Waktu berniat beberapa saat sebelum melakukan ibadat kecuali puasa. Puasa dia punya niat dia panjang. Dia mula terbenam matahari sampai sebelum daripada terbit fajar. Itu niat dia panjang. Mana-mana waktu dia boleh jatuhkan niat dia. Tapi semayang tak boleh. Jangan daripada rumah, aku nak semayang zuhur, mari sini, Allahu Akbar, niat kosong. Nah, niat kosong, tak ada niat dalam hati. Sebab dia dah pakai yang kat rumah punya. Itu tak boleh tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Walaupun dia kata ada pendapat, ya, pendapat ni yang kecil lah, tapi kita pegang jumhur ulama, maka niat kalau dalam semayang mesti kat waktu takbiratul ihram. Maka kalau niat di dalam sembahyang ketika mana air dah sampai ke muka, nah, ambil air itu dah jatuh ke muka, niat baru bermula. Jangan basuh tangan, nawaitu rafa'al hadasil asghar, itu lafaz, dia dah niat sekali dah, lepas tu dia basuh muka, kosong daripada niat dalam hati, maka hukumnya wuduk dia tidak sah. Ni tuan-tuan kena faham ni tuan-tuan, bab niat ni kan, bab ni masalah ibadat kan, masalah kita nak ibadat ni, supaya jangan salah dari sudut ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebahagian ulama berpendapat menghadirkan keinginan untuk berpuasa pada malam hari dianggap sebagai niat. Nak puasa kan, nak puasa, contohnya puasa sunat lah, nak puasa sunat, ataupun nak puasa je, besok jadi puasa. Tapi kalau sekiranya puasa fardu, dia mesti ditakyinkan. Kalau puasa Ramadan mesti takyin saja aku puasa Ramadan. Itu dalam bab niatnya tuan-tuan. Niat sunat dilafazkan supaya dapat membantu niat di dalam hati. Jadi tujuan niat ini dalam mazhab Syafi'i kenapa jadi sunat? Kerana dia membantu untuk menguatkan niat. Jadi kalau kita sembahyang Allahu Akbar, niat dalam hati, nanti dah separuh baca, ni zuhur kasar ni, dia zuhur kasar, dia jadi taraddud. Dia dah semayang, aku semayang ni niat zuhur kasar tadi. Jadi kalau dia lafaz niat usalli fardhu zuhri, dia dengar sendiri, telinganya dengar, dia angkat takbir, tasdik bil qalbinya, memang semayang zuhur. Jadi itu tuan-tuan, dengan sebab itu bahawa niat ini adalah membantu kepada, maknanya nak menetapkan hati pada niat yang dilakukan. Jadi tuan-tuan, niat yang dilafazkan. Maka berkata Imam Nawawi Al-Bantani, niat itu di dalam hati, tasdik bil qalbi, tidak wajib diucap dengan lisan. Kalau diucapkan sahaja aku mengambil wuduk, itu lafaz. Lafaz niat yang telah diterjemah. Maka adakah lafaz niat yang telah terjemah jadi niat? Dia bukan maknanya yang diucapkan. Dia tak boleh maknanya yang diucap. Sebab niat ini apa yang terlintas dalam hati kita, nak buat apa kan, itulah dia. Digerakkan lisan itu bukan niat kan. Itu kena faham di antara lafaz niat dengan niat.
Di mana tempat dia? Dan kepentingan niat. Niat penting untuk membezakan. Kenapa niat tu penting? Kerana nak membezakan di antara adat dan ibadat. Contoh dia kata, duduk dalam masjid dengan niat i'tikaf adalah ibadat. Jika hanya duduk tanpa niat i'tikaf, dia bukan ibadat. Jadi kalau kita masuk tadi berniat nawaitul i'tikaf, ni dia ulang-ulang banyak kali dalam tu kan. Penat kita gantikan kalau tak baca. Kan? Setiap dia tukar tu dia tulis niat tu. Tulis niat. Jadi kalau kita masuk masjid tak niat i'tikaf, maka jadilah duduk kita tu bukan ibadat. Kan? Dia tak jadi ibadat. Tu nak membezakan duduk biasa dengan duduk yang ada jadi ibadat. Sebab tu masuk dalam masjid, sama ada nak semayang ke, nak cas handphone ke, kan? Nawaitul i'tikaf. Kan? Jadi tuan-tuan, nak masuk dalam masjid ni, nak tidur ke, nak sembang ke, tak? Niat i'tikaf, niat itu dikira ibadat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan? Dan membezakan tingkatan ibadat. Contohnya untuk membezakan di antara fardu ataupun sunat. Inilah pentingnya niat. Niat ni dia boleh nak membezakan tingkatan. Yang kita buat ni fardu ke, ini jadi sunat ke, nak? Tu dia untuk membezakan. Kemudian syarat niat yang pertama muslim. Niat ni nak jadi ibadat mesti orang muslim baru jadi ibadat. Nah, kalau orang bukan Islam, dia niat dalam hati aku nak sedekah, dia masukkan duit kerana Allah, dia kata, sah tak sah? Tidak sah pada syarak sebab dia tidak ada muslim. Syarat muslim tak ada. Dari sudut ganjaran, dia dapat tak ganjaran? Allah Ta'ala akan bagi ganjaran. Siapa buat baik, Allah Ta'ala bala baik. Bagi orang yang bukan Islam, kebaikan Allah Ta'ala bala di dunia. Besok kembali akhirat tak ada, kosong. Sebab apa? Sebab dia tidak, syarat Islam tak ada. Orang Islam ni tuan-tuan, kan, kalau hari Jumaat dia tolak tabung je, walaupun dia tak masuk duit, dia tolak je. Dia tolakkan tabung supaya orang lain boleh masukkan duit. Niat dia tu kerana nak memudahkan orang. Itu pahala, jadi ibadat. Kan? Jadi ibadat dah. Jadi ini nak membezakan. Betul, syarat niat ini mesti muslim. Nak dikira dia sebagai satu amal yang diberikan ganjaran pahala besok di akhirat, maka muslim itu sebagai satu syarat. Kan? Beriman. Dan yang keduanya mumayyiz. Nak menentukan syarat ni sah tak sah. Sebab tu kalau orang yang bukan mumayyiz, budak-budak dia belum sampai lagi sampai pada baligh, kan? Sebab tu kalau kita pergi bawa dia umrah, maka kita kena niat, kan? Kerana dia belum boleh lagi berniat. Berniat untuk dia. Jadi itu tuan-tuan. Jadi ini kita kena faham, kan? Mesti syarat niat ni sahnya mumayyiz. Yang depan-depan ni semua dah mumayyiz. Kalau tak mumayyiz lagi tak tahu nak cerita. Tuan-tuan, semua dah mumayyiz, kan? Mumayyiz lagi berakal. Balik lagi. Kemudian tahu apa yang diniatkan. Syarat sah niat, dia niat tu dia tahu apa yang diniatkan. Kalau dia kata niat untuk mengambil wuduk, dia tahu apa yang dia niatkan. Kalau dia kata niat ni untuk sembahyang, niat tu dia tahu. Apa perkara membatalkan, apa perkara mengesahkan, kan? Jadi tahu. Okay? Tidak dikaitkan dengan memutuskan niat dengan sesuatu. Ni niat, kalau hujan kan, aku berhenti.
Mana niat dia dah tergantung, terikat. Dah terikat dengan sesuatu, maka tak boleh. Jadi batal. Kan? Dalam bab ibadat tak boleh menggantungkan niat. Dengan tadi, sebelum tadi kawan telefon, nanti 15 minit lagi aku telefon, masuk waktu. Nak, handphone dalam kocek. Allahu Akbar. Ni kalau dia telefon kan, berhenti nampak, kena angkat dulu. Batal tuan-tuan. Walaupun sembahyang belum habis lagi. Niat, kerana dia telah menggantungkan niat dia kepada sesuatu. Kan? Tak boleh. Tidak ada keraguan dalam memutuskan niat. Ini semua syarat-syarat yang maknanya mengesahkan. Dan yang terakhir, yang dilakukan dengan ibadat, termasuk ibadat yang utama. Niat ni adalah suatu mana ibadat yang utama. Mana dia termasuk dalam perkara yang menentukan sah atau tidak ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat itu adalah satu perkara yang mesti kita kena tahu. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua daripada fardu wuduk ialah membasuh muka. Ghasalul wajhi. Ghasalul wajhi makna membasuh muka. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kata membasuh muka ni, mengusap berbeza dengan membasuh. Ni kalau kita ni ni sapu, mengusap tu macam tu. Kita pergi ke Kaabah tu, kita mengusap Hajar Aswad. Mengusap. Ada. Dia kalau membasuh, dia ada perbuatan gini. Tak. Itu membasuh. Sebab tu di dalam Al-Quran disebut apa? Faghsilu. Ghasala yaghsilu. Itu sebabnya mesin basuh tu dinama ghassalah. Ghassalah. Ghassalah ni mana apa? Mesin basuh. Dia ada sifat membasuh di dalam dia. Dia goncang, dia pukul kan. Dia gitu. Ghassalah. Kan? Jadi dalam Al-Quran disebut apa? Faghsilu. Itu sebabnya di antara perkara yang dimakruhkan bila mengambil wuduk ini ialah menampar air ke muka. Ambil air, gitu. Ambil air gini. Jadi kita ambil air gini, dia letak. Dia kena sapu. Minggu ni tak sempat nak buat. Bendanya tak ada. Dulang tak ada, dulang. Puan duk cari mana nak ni. Sebab nak tunjuk praktikal dia. InsyaAllah kalau panjang umur, minggu depan. Kan? Pesan dengan apa ni, kerani tadi. Supaya carikan bekas sikit. Supaya boleh apa, tunjukkan. Nanti kita tunjukkan insyaAllah. Kan? Cara nak mengambil wuduk ni. Tapi biar kita selesai dulu. Jadi bila sebut tentang membasuh muka ni tuan-tuan, mencakupi, dia kata mengusap cukup dilakukan dengan sekadar membasuh dengan air. Membasuh pula hendaklah menggunakan air yang dapat mengalir, iaitu mesti air mengalir ke seluruh anggota badan yang wajib dibasuh. Maka dia kata batas muka yang wajib dibasuh ialah ubun-ubun. Ni daripada sini lah. Ubun-ubun rambut ke hujung dagu, secara memanjang, daripada anak telinga kanan dan anak telinga kiri secara melebar. Wajib membasuh kulit dan rambut atau bulu yang ada di dalam kawasan muka, termasuk bulu kening, misai dan janggut. Jadi tuan-tuan, jadi kita basuh ni daripada mana tempat akhir rambut bermula tau tak? Tempat mula tumbuh. Ustaz, saya punya rambut mula tengah lah. Itu rambut dah hilang. Kan? Mana ada orang mula rambut daripada tengah, tuan-tuan? Itu dah berlaku zaman.
Zaman dah berubah, proses zaman, rambut pun dah ke tengah, kan? Tu nak menunjukkan tanda-tanda ada penuaan. Tak? Jadi dia mesti daripada depan ni, kan? Depan ni. Ini tengah-tengah namanya ubun-ubun. Jangan ubun-ubun dengan tempat tumbuh rambut pun tak kenal. Kena masuk sekolah balik, kan? Jadi daripada mula, atas ni sampai bawah ni. Termasuklah kita punya, kalau ada janggut, nak kena basuh. Cuma basuh tu macam mana? Kalau tebal dengan tak tebal. Tu jadi perbezaan. Kiri kanan ni. Masuk anak telinga dengan anak telinga. Ni kena basuh. Basuh bawah. Jadi bila kita basuh tuan-tuan, kita kena pastikan di apa ni, ujung mata. Ujung kita punya mata ni. Dekat dengan kita punya apa ni, tulang hidung ni. Yang biasa kalau kita bangun pagi, di situ akan terbit mana? Tahi mata. Sedangkan dia tu di depan tu ialah anggota luar. Tak kena kita basuh, tahi mata ada. Kalau sedikit dimaafkan. Kalau sebuku, jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab dia ni anggota luar. Jadi kena pasti air kena masuk. Jadi kita kena pastikan basuh muka. Jadi menyapu. Dia maksud farsilu, gosok. Jangan ni. Itu tayamum. Yang macam ni tayamum. Dia kan. Kita tunjuk nanti insya-Allah sampai masa. Air wajib sampai di bahagian di dalam rambut atau bulu, sama ada tebal atau nipis, untuk janggut dan jambang lelaki yang tebal. Cukup dibasahkan bahagian luar sahaja. Janggut yang tebal ialah tidak nampak kulit jika dilihat daripada hadapan. Janggut yang nipis ialah yang nampak kulit jika dilihat daripada depan. Nak tentukan janggut tebal tak tebal. Kalau kita pandang daripada depan, kalau nampak kulit, ada selai je. Kan? Janggutnya ada selai je. Panjang. Bak sipu kan? Panjang. Itu memang kena basuh sungguh. Kena basuh semua. Kalau dipandang daripada sisi depan, janggut, tak nampak kulit, yang itu disuruh kita masukkan jari je. Jangan pergi tadah ke air paip, masuk dalam hidung, mati kau. Tak sedap. Jadi maknanya cukup macam ni. Kerana apa? Kerana hadis Sayyidina Uthman bin Affan menyebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana tukhayyila lihyatihi. Allah sallallahu alaihi wasallam ni dia menyelit-nyelit, masukkan jari yang basah tadi, masukkan supaya basah, kan? Jadi cukup macam tu je. Tapi kalau macam kita ni yang tak ada ni, dia kena kepada air, mesti sampai kepada kulit. Tak sampai maka tak boleh. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ni bila basuh anak telinga mesti kena. Anak telinga kena. Termasuk maknanya kalau ada jambang ni kena basah. Sebab dia termasuk muka. Kan? Bagaimana orang perempuan? Kiranya orang perempuan ada janggut. Anak. Kan? Orang perempuan kalau nak ada janggut, boleh tak dia menyelit macam orang lelaki buat? Maka hukumnya tidak boleh. Wajib menyampaikan air. Kerana apa? Kerana nadir bagi perempuan itu berjanggut kecuali musang berjanggut. Kan? Cerita Piramli itu je. Jadi orang lelaki memang, orang perempuan memang kena kan. Kan?
Sebab hukum asal dia perempuan ni tak dijanggut. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kita tahu dah sekarang ni janggut tebal, janggut tipis macam mana. Kalau janggut tebal, pandang daripada depan tak nampak warna kulit, tu tebal lah tu. Kalau pandang daripada depan nampak kulit bawah ni, itu maknanya tipis, wajib kena air, kan? Maka bahagian janggut yang tebal wajib dibasuh ialah yang termasuk pada bahagian muka. Ni kalau tebal kat muka ni, ni kena. Contohnya kita punya apa nama ni? Segmen. Ni apa kalau yang memanjang dia daripada kita punya telinga ke bawah. Kalau dah ke bawah sini namanya janggut. Nanti dia cerita. Ni apa? Dia ada istilah-istilah. Itu kena basah. Sebab apa? Dia termasuk muka. Dia termasuk muka. Permasalahan. Tidak wajib membasuh dalam mata. Jangan basuh mata tuan-tuan. Ada yang ambil wuduk pergi curah kat mata. Ustaz, mata kena wuduk kan. Tu tak payah. Kerana itu mata bukan zahir. Dalam hidung. Pergi masukkan air dalam hidung. Ustaz, hidung termasuk muka. Masuk dalam hidung. Air penuh dalam hidung. Kan? Mati kita. Dalam mulut, kerana semuanya bukan termasuk zahir. Muka, kalau sekiranya ada parut, itu zahir. Kena kan. Contohnya ada jerawat. Jerawat tu dah membentuk, maknanya dah ada lubang-lubang. Kerana itu zahir, kena masukkan air. Sebab dia termasuk yang zahir. Jadi tuan-tuan, berbeza. Biji mata dia kata apa? Tidak wajib dibasuh ketika wuduk, termasuk juga ketika mandi junub. Dan yang ketiga, tidak jika ditakdirkan ada dua muka. Jika itu makna sesuatu yang nadir, yang tak jarang berlaku. Maka kedua-duanya menghadap ke hadapan, maka kedua-duanya wajib dibasuh. Kalau dalam dua muka tak payah. Ni kalau sekiranya orang ada dua muka, takdir Allah Ta'ala jadikan dua muka, dua-dua muka. Kalau yang belakang, takdirnya muka dia kat belakang, itu tak termasuk. Dia dua-dua kena menghadap ke depan, kan? Maka dua-dua kena basuh. Itu diistilahkan muka. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, jika satu menghadap ke depan dan satu menghadap lagi ke belakang, maka yang wajib dibasuh hanya di hadapan sahaja. Itu. Yang keempat, perempuan atau khunsa yang berjanggut wajib dibasuh zahirnya dan kulit yang di dalamnya, walaupun janggut itu lebat, kerana jarang berlaku perempuan atau khunsa berjanggut. Hukumnya tidak sama dengan hukum janggut lelaki. Oleh itu sunat keduanya mencukur janggut tersebut. Bagi orang perempuan kalau tumbuh janggut, kan, macam mana cara nak mengambil wuduk? Memang kenakan air semua. Memastikan kulit tebal macam mana pun janggut yang tumbuh tu, dia kenakan air pada kulit, kerana jarang sekali orang perempuan dia berjanggut. Dan hukumnya, maknanya orang perempuan kalau dia berjanggut ni, maknanya disunatkan untuk dia mencukur. Mencukur dia. Jadi tuan-tuan, dan orang yang memakai tangan palsu, dalam bab orang memakai tangan palsu, maka ataupun hidung palsu, hendaklah menanggalkannya ketika berwuduk jika boleh. Jika tidak boleh kerana melekat pada kulit atau boleh memudaratkan, jika dibuka tidak wajib dibuka. Jadi kalau sekiranya orang ni tangan dia terpotong sini, mana yang dia nak kena basuh? Baki daripada dia sampai siku. Katakan terpotong dia sampai siku, kata orang kecil manis, potong sampai siku, maka siku ada lagi, maka siku sahaja yang dibasuh. Kalau dah melepas di siku, nak basuh tidak? Maka hukumnya tak basuh.
Hukumnya kerana ini bukan lagi termasuk di dalam anggota yang kena basuh. Nah, contoh dah melepasi siku dah. Sebab basuh, dia kata wa aidiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Nah, jadi kalau contohnya kalau sini terpotong, ada sini, yang baki kena basuh. Katakan dia ni sampai di siku sini. Mana siku ada lagi? Dia tercabut di atas sendi. Siku ada. Nah, lebihan siku tu ada. Maka yang lebih tu kena basuh. Contohnya melepati siku. Maka tidak lagi disuruh basuh kerana itu bukan lagi termasuk anggota. Walau bagaimanapun dia kata sunat, sunat juga ambil air sapu, ya, sunat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita tengok dalam kitab ni ada 20 jenis bulu yang ada pada muka. Allah tuan-tuan, hari ni kita pun tak kenal mana satu lah, kan? Kita pun tak kenal lama hidup. Rupa-rupanya banyak rupanya nama-nama yang Allah Ta'ala. Bulu-bulu ni nama-nama yang berbeza. Namanya ghamamun. Kan? Iaitu bulu yang tumbuh di dahi. Ni di dahi kita. Dia kalau kita cukur ni kan, ni sebenarnya ada rambut ni. Kita tak nampak, kan? Cuba pergi kedai nanti ditarik dengan tu, kan? Kita rasa lepas tu licin, sebenarnya ada bulu di depan ni. Kan? Kenapa Allah Taala jadikan ada hikmah? Fungsinya tu untuk menyerap, tuan-tuan. Rongga-rongga ni sebenarnya ada tu kerana nak menyerap. Tujuan dia ada fungsi kesihatan. Itu orang yang bagikan ahli. Yang kedua dan ketiga, hajibani, dua bulu yang tumbuh di atas kedua mata. Hajib. Ni hajibun. Kan? Kalau tak kenal nanti balik tagging. Tagging kan. Hajibun. Ni hajibun. Kan? Ni bulu kening. Balik tengok dalam kamu anak-anak kita sekolah tu, tentang tubuh badan manusia. Tengok kat muka. Ni bulu hajibun. 4 dan 5 namanya khaddani, dua bulu yang tumbuh di pipi. Ni pipi kita. Sini ada bulu. Nak? Kan? Tuan-tuan mana masya-Allah tuan-tuan kita pun selama ni tak kenal apa yang ada kita pada waktu. Kalau kita nak melihat, nak mengenal Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, mengenal dia akan Tuhan dia. Rupanya kita ni belum kenal diri kita lagi. Yang ini pun baru kita dengar. Anak, bulu-bulu yang ada kat muka ni pun baru kita dengar. Ada tuan-tuan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kuberikan kepada kamu melainkan ilmu yang sedikit. Banyak mana pun ilmu yang kamu dapat, sebenarnya sedikit ilmu tu. Banyak lagi benda yang kita tak tahu. Masya-Allah, tuan-tuan. Okey. Kemudian 6 dan 7 dikata sibalani, dua bulu yang tumbuh di hujung misai. Ni. Kita punya misai ni yang ujung sekali. Di ujung sekali. Itu nama bulu tu yang tumbuh di hujung misai kita ni, namanya sibalani. Masya-Allah, tuan-tuan. Kita pun tak tahu, kan? 8 dan 9 aridhani, dua bulu yang tumbuh di bawah telinga, menurun ke bawah hingga ke dagu. Ni dia bawah telinga, turun sampai bawah dagu kita. Ni kalau kita tengok kat dalam cermin nampak lah, kan? Dia ada daripada bawah telinga kita. Kan? Kalau orang yang tak tahulah tuan-tuan, nak tunjuk dengan tuan-tuan, memang ada, kita akan nampak, kan? Sama ada lebat, tak lebat ya, kan? Sama ada tak ni
izarani, iaitu yang tumbuh di antara kepala dan jambang selari dengan dua telinga. Itu yang nak sebut tadi. Ni kita punya telinga ni. Ni yang menurun ke bawah ni. Dia. Di sini tak? Ni. Ini belum masuk, dia belum termasuk maknanya janggut. Ni, kita sebut apa tadi? Jambang kan? Ni. Dia turun daripada sini, telinga ni turun ke bawah. Sampai depan telinga sikit. Kalau ke bawah ada janggut. Itu nama dia izarani. Okey. 12, 13, 14 dan 15 namanya ahdabun, iaitu bulu mata. Ni bulu yang tumbuh di kelopak mata kita ni, namanya ahdabun. Lagi. Kemudian lihyatun, iaitu bulu yang tumbuh di bawah dagu. Ni namanya lihyah. Ni lihyah, namanya janggut. Janggut tu lihyah. Kan? Ni nama dia. Yang tumbuh di bawah dagu tu nama lihyah. Dekat sini lain, dekat sini lain. Tak sama. Kan? Dia punya apa? Kemudian syaribun, iaitu bulu yang tumbuh di bibir atas bawah hidung. Ni syarib. Bukan mak syarib, syarib. Syaribun. Maknanya misai. Kan? Dan yang ke-18 anfaqatun, rambut yang tumbuh di bawah bibir. Rambut yang tumbuh di bawah bibir bawah. Ni kat sini Ni yang bawah bibir kita ni. Dia memanjang. Kan? Yang jadi perisai dekat bibir kita. Nak? Kalau kita makan apa ni, masak asam sampai melekat-lekat ni. Kan? Ni bawah bibir. Batu semua kena potong. Jangan dibiar kan, manjang. Kan? Macam Cina kungfu pula. Kan? Dan yang ke-19, 20 namanya nafakhatani, iaitu bulu yang tumbuh di bawah bibir, bulu dan dua bulu yang tumbuh di bawah bibir bawah. Dekat sini. Ni dekat tengah-tengah ni. Ni. Tadi yang dekat sini. Kat tepi ni. Ni belah bawah pula. Ada orang yang bawah kat sini ada bulu dia. Masya Allah tuan-tuan. Hari inilah baru kita mengenal dekat kita punya muka kat. Maknanya ilmu kita ni Allah. Sikit benar nampak ni. Kan? Itu pun kita cakap apa, tanya balik langsung tak tahu. Kan? Kau tanya balik, haram. Ni apa? Ini lihyah Ustaz, lihyah. Ada ke bulu kening lihyah? Lihyah kat sini. Kan? Maknanya baru suruh mengingat itu pun kita dah lupa. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita akan menyambung lagi bicara kita insya-Allah sampai selesai dalam bab anggota wuduk. Kita tunjukkan bagaimana praktikal mengambil wuduk ni. Perkara sunat dan perkara yang fardu sekali insya-Allah. Supaya bila kita mengambil wuduk, kita faham bagaimana cara nak mengambil wuduk. Seperti mana yang berlaku pada zaman Sayyidina Hasan dan Husain. Dia pernah menegur orang tua salah ambil wuduk. Cerita orang salah ambil wuduk ni bukan baru. Zaman Rasulullah lagi dah ada. Supaya nanti kalau kita tengok ambil wuduk macam mana, supaya betul. Zaman sekarang kau jangan tegur sembarang. Kan? Dia terajang kita. Orang zaman sekarang bukan boleh tegur. Kan? Tak boleh tegur dia. Walaupun dia salah. Kan? Jadi caranya macam ni lah. Supaya masing-masing faham kan. Kalau salah boleh perbetul sendiri insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi